Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan dokumentari yang bertajuk Tanggungjawab Sosial. Maksud tanggungjawab sosial ialah tanggungjawab sosial merujuk kepada kewajipan dan peranan yang dimiliki oleh individu, organisasi dan syarikat dalam menyumbang kepada pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Konsep tanggungjawab sosial ini melibatkan pelbagai aspek termasuk ekonomi, alam sekitar, pendidikan, kesihatan dan kemasyarakatan. Tanggungjawab sosial juga merujuk kepada kesedaran dan komitmen individu-individu dalam masyarakat untuk menyumbang kepada kesejahteraan dan kemajuan sosial. Ia melibatkan tanggungjawab individu untuk bertindak secara positif dan memberi impak kepada masyarakat di sekeliling mereka. Tanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat mempunyai berbagai aspek termasuk yang pertama, pemeliharaan lingkungan. Tanggungjawab sosial melibatkan pengambilan langkah-langkah untuk menjaga dan melestarikan alam sekitar. Ini juga termasuk amalan dalam penggunaan sumber daya alam, mengurangkan pembuangan sisa dan pencemaran serta menggalakkan kesedaran terhadap isu-isu alam sekitar di kalangan masyarakat. Yang kedua, kesesamaan sosial. Kesesamaan sosial ini adalah tanggungjawab sosial yang mengakumi usaha untuk memerangi ketidakadilan sosial dan kesenjangan dalam masyarakat. Ini melibatkan pendekatan yang adil terhadap semua individu tanpa mengira latar belakang, jantina, agama atau faktor lain yang membezakan mereka. Tanggungjawab sosial dalam hal ini termasuk mempromosikan kesetaraan peluang, akses kepada pendidikan dan perkhidmatan kesihatan. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat. Tanggungjawab sosial masyarakat juga melibatkan sumbangan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini boleh mencakup menyediakan sokongan kepada golongan yang memerlukan, sumbangan kepada organisasi bukan kerajaan, NGO yang berkhidmat untuk kesejahteraan masyarakat serta pelibatan dalam projek-projek komuniti yang meningkatkan kualiti hidup masyarakat secara umum. Yang keempat, etika perniagaan dan kerjaya. Tanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat juga merujuk kepada tanggungjawab individu dalam perniagaan dan kerjaya mereka. Ia melibatkan prinsip-prinsip etika dalam hubungan perniagaan seperti memastikan keadilan, kejujuran serta menyokong amalan kerja yang adil dan mematuhi undang-undang. Yang kelima, pelibatan komuniti. Tanggungjawab sosial juga menggalakkan pelibatan aktif dalam komuniti. Ini termasuk penyertaan dalam aktiviti sukarelawan, usaha untuk memperbaiki kehidupan komuniti tempatan serta mempromosikan kerjasama dan kesepaduan dalam kalangan penduduk setempat. Penting untuk diingat bahawa tanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat adalah tanggungjawab bersama yang melibatkan semua individu dan organisasi. Ia memainkan peranan penting dalam memupuk perkembangan sosial yang berkelanjutan dan memberi kesan positif kepada masyarakat secara keseluruhan. Antara contoh tanggungjawab sosial di dalam negara ialah dengan menyediakan bantuan kepada pelajar-pelajar yang ingin menyambung pengajiannya ke peringkat yang lebih tinggi melalui bantuan, beasiswa dan juga pinjaman kepada pelajar-pelajar tersebut. Sebagai contoh, Jabatan Perkhidmatan Awam atau lebih dikenali sebagai JPA telah menyediakan pinjaman dan juga beasiswa kepada pelajar-pelajar di Malaysia. Begitu juga dengan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu iaitu MAIDAM, dia juga menyediakan bantuan awal dan juga beasiswa kepada pelajar-pelajar anak kelahiran Terengganu. Seterusnya ialah menjaga alam sekitar. Kerajaan telah mengeluarkan larangan penggunaan penyedut minuman plastik yang telah dikuatkuasakan pada Januari 2020. Larangan ini berkuasa kepada para pengusaha permis makanan di Malaysia. Kerajaan Malaysia juga telah menyediakan tol sampah kita semula di banyak tempat awam seperti di taman permainan, di sekolah dan sebagainya. Bagi tanggungjawab sosial di luar negara pula, Malaysia merupakan sebuah negara yang giat melibatkan diri dengan badan-badan antarabangsa. Sebagai contoh, misi Persaudaraan Aman Palestin 2012 yang disertai oleh 120 sukarelawan untuk memberikan bantuan daripada rakyat Malaysia kepada Gaza. Seterusnya, Mercy Malaysia juga telah membantu menyalurkan bantuan kecemasan dan perubatan kepada Palestin ketika peperangan Palestin dengan Israel. Selain itu, 3 wakil daripada Muslim Camp Malaysia iaitu MCM telah pergi ke Turki untuk memberi bantuan kepada mangsa gempa bumi di Syria dan juga Turki.
Malaysia membantu dari pelbagai aspek seperti bantuan perubatan, pendidikan, makanan dan sumber manusia. Tanggungjawab sosial mempunyai banyak kepentingan, sama ada daripada segi rakyat, ekonomi negara dan lain-lain. Contoh kepentingan yang dapat kita lihat ialah apabila kerajaan memberi bantuan kepada para pelajar seperti beasiswa dan gadget untuk digunakan untuk belajar, para pelajar akan dapat meningkatkan prestasi pembelajaran mereka dan dapat menyambung pelajaran ke luar negara. Ini akan menjadikan seorang pelajar itu menjadi lebih berjaya dan yakin untuk terus belajar kerana mendapat pinjaman ataupun beasiswa ataupun gadget yang telah diberikan oleh kerajaan. Yang kedua, dapat dilihat juga bahawa membersihkan ataupun menjaga alam sekitar merupakan salah satu tanggungjawab sosial. Dengan membersihkan alam sekitar, kita dapat menjaga alam sekitar daripada tercemar dan menjadikan Malaysia negara yang bersih dan bebas daripada pembuangan sampah merata-rata. Ini juga akan menjadikan Malaysia dipandang tinggi oleh negara luar dan keindahan negara kita dapat disaksikan ataupun dijaga sehingga ke hari yang akan datang. Yang ketiga, kepentingan memberi bantuan kepada negara luar. Contohnya ialah memberi bantuan kepada mangsa gempa bumi. Ini akan menjadikan hubungan di antara negara kita dan negara luar menjadi lebih erat dan meningkatkan ekonomi negara. Di sini saya akan menerangkan tentang cabaran pelaksanaan tanggungjawab sosial. Okey, dari segi sosial, niat murni seseorang mendapat kecaman daripada orang lain. Maksudnya bila kita nak buat nak buat baik dekat orang, tapi lepas tu kita tunjuk dekat social media ke apa kan, kita boleh mendapat kecaman kerana orang tak suka benda yang kita buat itu. Mereka sangka kita ada niat di sebalik perbuatan kita tu. Maksudnya kita hanya macam nak famous ke apa macam tu lah. Okey, seterusnya dari segi politik. Kalau dari segi politik ni, kita boleh nampak pihak kerajaan menunjukkan sikap yang tidak baik kepada masyarakat. Contoh dalam parlimen, rakyat mendengar kerajaan itu ataupun yang lebih secara terperincinya YB menggunakan bahasa yang kesat dan juga tidak tenang dalam melakukan sesuatu keputusan sehingga boleh membawa pergaduhan dalam sesuatu sidang. Okey, seterusnya dari segi ekonomi pula, seseorang tidak mempunyai wang yang cukup untuk membantu rakyat dalam kesusahan. Okey, contohnya kita dapat gaji pada bulan tu, kita dapat sebanyak 1,500, kemudian kita banyak komitmen untuk membayar kita punya segala benda yang kita hutang-hutang kita seperti kereta semua tu. Sebab itu kita tak dapat membantu dari segi dana untuk masyarakat yang susah. Terdapat beberapa akibat yang akan berlaku jika tanggungjawab sosial tidak diamalkan serta diterapkan. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Antaranya ialah menjadi individu yang tidak bertanggungjawab. Hal ini kerana kurangnya sifat ambil kisah terhadap satu sama lain, tidak kira bangsa dan agama. Dalam masa yang sama, individu tersebut menjadi kurang peka dengan persekitaran serta perkara yang berlaku di sekelilingnya. Seterusnya, individu yang tidak mengamalkan sifat tanggungjawab sosial mungkin tiada nilai bertolak ansur antara satu sama lain. Hal ini sangat penting untuk mengamalkan perkara tersebut. Ia terjadi kerana adanya sikap pentingkan diri dengan tidak bergaul sesama masyarakat. Serentak dengan itu, keharmonian masyarakat akan terjejas. Akhir sekali, individu akan menjadi kurang ilmu pengetahuan serta isu semasa kerana tidak menerapkan sifat tanggungjawab sosial dari segi digital. Daripada dokumentari ini,
kita dapat menyimpulkan bahawa pentingnya tanggungjawab sosial dalam dan luar negara ini bagi mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Sebagai masyarakat yang prihatin, kita perlulah bertanggungjawab dalam membantu dan mengambil berat tentang masyarakat di sekeliling kita. Tanggungjawab ini juga dapat meringankan beban bagi mereka yang dalam kesusahan. Selain itu, kita juga boleh memberi kesedaran kepada mereka yang lain agar memberi pertolongan kepada pihak yang memerlukan. Masyarakat juga perlu memupuk sikap bertanggungjawab dalam diri masing-masing agar dapat mengekalkan kesejahteraan sosial dalam dan luar negara. Jadi, marilah kita bersama-sama menerapkan sikap bertanggungjawab dan prihatin dalam diri agar negara kita aman dan sejahtera.